Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, Mu'alim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'alim awak dengar tak jelas. Jadi untuk sementara waktu ni, awak tutup dulu mikrofon, awak dengar dulu apa yang Mu'alim ajar. Kalau ada sesiapa nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 1, 2, 3. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baharu, iaitu unit yang ke-18. Tapi Mu'alim tak nak masuk muka surat ni. Unit 18 tajuk dia ialah inovasi untuk kita. Inovasi untuk kita. Inovasi ni maksudnya kita buat benda yang baharu yang belum lagi ada. Itu maksud dia inovasi. Okey, tak apa. Tengok muka surat 1, 2, 3. 123. Okey, muka surat 123, aktiviti kita pada hari ini ialah, tengok kat bawah ni, kita nak membina dan menulis ayat. Yang pertama, kita nak bina dan tulis ayat. Kemudian kita salin balik dalam bentuk perenggan. Dan kita bina berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar yang telah diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Hari ini yang kerja kita dalam muka surat 123 ini, yang pertama kita nak bina ayat dan tulis ayat. Dan kemudian daripada ayat tadi kita tulis dalam bentuk perenggan. Kalau awak bina ayat, tulis ayat nombor 1, ayat pertama. Nombor 2, ayat kedua. Nombor 3, ayat yang ketiga. Itu tulis ayat. Tapi kalau nak tulis dalam perenggan, dia macam karangan. Dalam perenggan dia tak ada nombor. Dalam membina ayat, betul ada nombor. Itu yang pertama. Pertama, kita nak bina dan tulis ayat. Kemudian daripada ayat tadi, kita nak tulis dalam bentuk perenggan. Kita bina ayat berdasarkan gambar yang telah diberikan kepada kita. Okey, tengok yang pertama, nombor 1 atas sekali. Nombor 1 atas sekali tu, tengok ke atas tu. Okey, kejap. Okey, dalam muka surat ini tajuk dia ialah pesanan sampai di rumah. Pesanan sampai di rumah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pesanan sampai di rumah tu? Itu dia, pesanan sampai di rumah. Okey, Zara dan kakaknya baru pulang dari sekolah. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Ni gambar yang pertama ni dia bagi. Ini Zara. Zara tengah buat apa tu? Dia tengah main phone. Dia tengok ada gambar makanan. Mungkin Zara ni dia nak order makanan melalui contoh dia Foodpanda ke GrabFood ke. Contoh dia. Itu yang pertama, dia order daripada telefon dia. Dia gunakan telefon untuk order makanan dia. Dan yang kedua, lepas tunggu beberapa minit barulah Foodpanda baru hantar makanan dia. Okey, berdasarkan gambar ini, mari kita bina ayat. Okay, yang pertama kat sini contoh dia bagi. Ni tengok. Ini ayat. Tengok ayat. 1, 2, 3, 4. Itu ayat. Kalau perenggan, ini contoh dia. Menulis dalam perenggan. Ini contoh perenggan. Dalam perenggan dia tak ada poin-poin. Dalam ayat ni dia bagi poin. Tengok. Poin yang pertama, Zara menggunakan telefon pintar. Yang kedua, Zara memesan nasi goreng dan minuman. Zara menggunakan media sosial. Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya.
Itu ayat. Ayat ni dia dalam bentuk poin-poin ataupun nombor-nombor 1, 2, 3. Itu ayat. Kalau perenggan, ini contoh perenggan. Dia tak ada poin, dia straight je. Dan perenggan yang pertama mestilah dijarakkan ke tengah sedikit. Untuk baris pertama sahaja. Baris kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sama lain. Okey, muallim ajar awak cara untuk membina ayat. Kita gunakan kaedah apa? Siapa ingat lagi apa yang muallimah Ain dah ajar dan apa yang muallim dah ajar? Kita nak bina ayat, mestilah kita gunakan kaedah. Nak bina ayat, kaedah skop. Ingat lagi tak? Nak bina ayat tu kaedah skop. S yang pertama ialah subjek, nama orang di depan. K kata kerja, kerja apa yang dia tengah buat. Dan O ialah objek, objek apa tu. Dan P perluasan, perluasan ni sama ada di mana, dengan siapa, untuk apa, kenapa. Okay, dalam ayat ini dia bagi yang pertama, Zara menggunakan telefon pintar. Berdasarkan gambar ni. Yang pertama, Zara tengah guna telefon pintar. Itu yang pertama. Tengok dia bagi, Zara ialah subjek. Menggunakan ialah kerja. Kata kerja apa? Tengah buat apa? Menggunakan. Dan ada O. Objek dia ialah telefon pintar. Itu maksud dia. Dalam P dia tak masukkan P. Okey, yang tu yang pertama, dia gunakan telefon pintar. Okey, yang kedua dia bagi ayat, Zara memesan nasi goreng dan minuman. Dia gunakan telefon pintar ni untuk apa? Tengok gambar ni. Dia ada gambar makanan tu. Dia order makanan. Tengah order makanan. Jadi Zara as subjek. Memesan kata kerja. Nasi goreng dan minuman objek. Itu masuk dia yang pertama. Okey, yang ketiga, lepas tu Zara menggunakan media sosial. Zara gunakan apa? Contoh dia mungkin dia gunakan Foodpanda ke untuk memesan makanan. Lepas tunggu beberapa minit, barulah Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Itu ayat dia. Boleh faham tak setakat ni tentang ayat? Ini ayat. Kita ingat ayat dalam bentuk poin-poin ataupun nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, itu ayat. Okey, perenggan pula, ini cara kita menulis perenggan. Awak kena tahu, jangan kena bezakan antara ayat dan juga perenggan. Okey, dalam menulis perenggan, baris yang pertama, ini baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat dan begitu jugalah seterusnya. Baris kelima dan baris keenam. Okey, dalam menulis perenggan, baris yang pertama. Kena ingat, tulis perenggan baris pertama, awak kena tulis jarak ke tengah sedikit. Tengok dia tulis ni. Nampak tak Zara tu? Dia buat kat tengah. Ada ruang kosong kat sini. Untuk baris pertama saja ada ruang kosong kat sini. Dia buat kat tengah sikit. Untuk baris pertama, setiap perenggan kena jarakkan ke tengah. Yang baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima dan keenam, dia sama je. Itu perenggan. Okey, daripada ayat tadi, tengok yang pertama dia bagi tahu tadi kepada kita, Zara ni menggunakan telefon pintar. Jadi kita gunakan yang pertama, salin. Zara menggunakan telefon pintar, titik. Lepas tu yang kedua, Zara memesan nasi goreng dan minuman. Jadi Zara, tadi kita kat sini dia bagi Zara. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama. Zara, ni semua Zara. Tak nak gunakan benda yang sama. Kat sini Zara kita dah gunakan. Jadi yang kedua kita gantikan Zara dengan kata ganti nama ketiga, dia. Dia tu siapa? Zara lah. Tak nak ulang benda yang sama. Ni semua Zara. Kita nak gunakan benda yang sama. Jadi Zara, yang ni kita dah siap. Nombor 2, Zara memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Okey, dalam baris ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dia gabungkan. Ni memesan nasi goreng dan minuman. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya. Ditambah lagi untuk menyedapkan ayat. Dan yang ketiga yang ambil, Zara menggunakan media sosial. Digabungkan. Digabungkan menggunakan media sosial. Titik. Dan yang terakhir sekali, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Tengok, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya.
Ikut. Itu ayat yang pertama dia bagi. Zara memesan. Kat sini dia tambah tambahan. Tidak lama kemudian. Macam awak order makanan lah. Mesti akan tunggu dulu dalam setengah jam ke. Tidak lama kemudian, koma, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey, boleh faham tak setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Tak ada. Jelas kalau siapa tak faham boleh tanya. Boleh ya? Okey, kalau semua jelas, dah siap baris gambar yang pertama. Okey, tengok kat bawah pula. Nombor 2, gambar yang kedua. Kat sini. Inilah kita kena buat tadi. Ayat. Ada berapa ayat kita kena buat ni? Ada 1, 2, 3, 4. Dan daripada ayat tadi kita tulis dah dalam bentuk perenggan. Okey, dalam gambar yang kedua. Gambar siapa ni? Tadi Zara. Yang ini contoh dia Ibu Zara. Okey, Ibu Zara tengah buat apa tu? Ibu Zara. Ibu Zara tengah buat apa tu? Tengok gambar tu. Ibu Zara tengah order. Tengah order. Beli apa tu? Gambar apa tu? Periuk. Ada promosi. Promosi percuma. Periuk. Mak dia tertarik. Jadi mak dia pun call lah nak beli. Telefon nak beli. Nak order barang dia tadi. Okey. Macam mana kita nak tulis ayat? Okay, ada kat depan ni. Okey, tengok. Gambar yang pertama nak bina ayat. Nak ingat, nak bina ayat yang pertama teknik skop. Mestilah ada nama orang di depan. Siapa ni? Siapa yang beli ni? Mak Zara. Ibu Zara. Jadi kat depan ni, subjek di depan Ibu Zara. Selepas ada nama, selepas subjek mestilah K. Skop, teknik skop, ingat. Kata kerja. Kerja apa Ibu Zara tengah buat tu? Order. Ibu Zara sedang Order barang. order. Okey, sebelum kita bagi tahu, tengok. Kita kena bina 4 ayat. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau nak order tu, nak tempah barang, kita buat nombor 2. Nombor 1 kita bagi tahu dulu, Ibu Zara ni tengah menonton televisyen, ada iklan apa tu? Iklan periuk. Promosi. Jadi, Ibu Zara, kerja apa dia tengah buat? Sedang? Ibu Zara menonton iklan promosi. Kita gunakan. Iklan. Okey, menonton ni kata kerja. Dia sedang buat apa? Dia sedang menonton. Objek dia apa? Iklan promosi. Okey, perluasan dia kita nak gunakan apa? Contoh perluasan di mana? Di mana ibu dia tonton tu? Dekat mana ibu dia tonton ni? Dalam apa ni? Laptop. TV. Gambar TV. Okey, TV apa? TV salah. Television. Titik. Ingat television. Jangan tulis TV, tulis television. Siap ayat yang pertama, titik. Okey, baru ayat yang kedua, ibu dia tonton, ibu dia pun telefon. Ibu dia telefon nak beli apa tu? Nak beli periuk. Okey, jadi yang pertama mestilah nama orang Ibu Zara. Ibu Zara. Okey, sedang apa? Apa? Menelpon. Order bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Menelpon. Menelpon kita boleh gunakan menghubungi. Menghubungi. Menghubungi siapa? Telefon siapa? Postman. Mestilah menghubungi penjual. Menghubungi penjual. Dia gunakan apa? Tengok. Ada nombor tu. Menghubungi 0312345678. Jadi kita boleh gunakan dia menghubungi penjual ni, kita letak dekat sini ke objek. Kerja dia sedang menghubungi penjual menggunakan apa? Menggunakan nombor yang tertera. Nombor yang tertera di televisyen.
contoh dia tengok ada nombor ni. Hubungi 0312345667. Okey, itu yang kedua. 03. Ni ada depan 0312345678. Okey, settle yang pertama. Gambar ni kita dah siap dah. Okey, masuk pula gambar yang kedua. Gambar ni, siapa pula datang ni? Siapa? Orang yang hantar barang tu. Orang yang menghantar tu siapa? Postman hantar ni surat. Panda Panda ke benda ni? Shopee lah. Shopee. Tidak. Lazada. Okey, jadi kat sini kita boleh gunakan penghantar barang. Penghantar barang. Lazada. Jangan gunakan Lazada. Okey, kita gunakan penghantar. Itu Lazada. Penghantar barang buat apa? Kerja apa dia tengah buat? Penghantar barang. Menghantar barang. Kita gunakan barang je. Penghantar barang apa? Barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Zara titik. Itu yang ketiga. Jadi bila barang dah sampai, apa ibu dia rasa? Ibu Zara Gembira. Ibu Zara berasa gembira. Gembira kenapa? Apa ni? Dia order terus sampai. Berasa gembira kerana barang yang dipesan sudah sampai. Barang besar sudah sampai titik. Itu ayat. Ini nak buat perenggan pula. Macam mana buat perenggan? Okey. Ibu Zara Tengok. Macam mana buat perenggan? Okey, yang pertama tadi Ibu Zara. Jadi kita nak buat apa? Kat depan ni, okey. Nak tulis macam mana yang betul? Ibu Zara yang macam ni ke ataupun yang kena macam ni? Yang mana betul? Yang ini ke yang ini betul? yang bawah. Yang bawah. Tak boleh. Ingat baris pertama setiap perenggan kena jarakkan. Okey, baru kita ambil Ibu Zara menonton iklan promosi. Kita sambung je. Ibu Zara menonton iklan promosi di televisyen. Yang kedua Ibu Zara. Hai. Ibu Zara ni kita nak ganti ke apa? Kita gantikan dia. Tak nak ulang benda yang sama. Ibu Zara dia menghubungi penjual. Dia menghubungi penjual. Kita sambung je. Ibu Zara menghubungi penjual menggunakan nombor yang tertera di televisyen. Okey. Yang ketiga, penghantar barang. Menghantar barang. menghantar barang yang Kita nak tambah apa ke depan dulu? Tambah apa dulu ke depan? Tidak. Kemudian barulah kita masuk yang tadi. Penghantar barang. Penghantar barang yang menghantar barang menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Mak kau. Ibu
Zara. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey, dan yang terakhir sekali, Ibu Zara berasa gembira. Jadi kita pun tulis je Ibu Zara. Zara bergembira. Ibu Zara berasa Gembira. gembira kerana barang yang dipesan sudah sampai. Kerana barang yang dipesan sudah sampai. Titik. Boleh beza tak? Ini perenggan. Kalau ini perenggan. Tengok baris pertama kita kena jarakkan kat sini. Baris pertama saja. Baris kedua, ketiga dan keempat. Macam sama je. Muallim Hajar dulu. Baris pertama je kita kena jarak. Setiap perenggan kena jarak. Yang lain semua straight je, sama je. Boleh faham tak setakat ni? Faham. Memang format karangan macam tu, kena jarakkan. Okey, boleh faham tak? Yang Muallim Hajar dulu. Dah ajar dah, Muallimah pun dah ajar. Okey, boleh faham tak setakat ni nombor 2? Kat sekolah lah. Boleh. Okey, kita masuk dengan yang terakhir sekali nombor 3. Siapa pula ni? Ayah dia. Ayah Zara sedang buat apa? Dia Zara. Letak. Menggunakan laptop. Menggunakan komputer. Okey, jadi kita tulis yang pertama ayah. Ayah Zara subjek. Kerja apa? Ayah Zara kerja apa? Tengah buat kerja apa tu? Menggunakan menengok salah. Menggunakan komputer. Di mana? Dekat mana ayah guna tu? Kat mana? Di bilik kot. Di dalam bilik di dalam bilik kerja. Sekejap laptop pula. Jangan laptop hang pula. Okey, subjek, ingat subjek ayah Zara. Kerja apa dia tengah buat? Menggunakan objek dia komputer. Di mana? Di dalam bilik. Titik. Okey, yang kedua. Dia gunakan komputer buat apa tu? Untuk apa dia gunakan komputer? Memesan barang. Memesan Barang. barang apa dia nak beli tu? Gambar apa tu? Laptop. Laptop. Dia nak beli laptop. Jadi yang pertama mula-mula ada nama orang, ayah Zara. Okey, kerja apa tengah buat? Melayari internet. Melayari Gunakan internet. dia melayari internet untuk apa? Waalaikumsalam. Untuk apa? Untuk beli apa? Untuk membeli Untuk beli apa tu? membeli laptop. Untuk membeli laptop. Okey. Titik. Okey, yang ke gambar kedua. Dah sampai dah ni. Siapa yang menghantar ni? Alah, orang. penghantar barang. Penghantar barang. Sekejap. Penghantar barang. Kerja apa dia tengah buat? Dia sedang buat apa? Kerja apa penghantar barang tu? Membawa menghantar laptop. Menghantar barang pesanan kita gunakan. Barang pesanan. Pesanan Laptop. barang pesanan siapa? Ayah Zara. Ayah Zara. Titik. Jadi apa yang ayah dia rasa bila barang dah sampai? Ayah Zara berasa gembira kerana apa? Kerana barangnya sudah sampai. Barangnya sudah sampai. Titik. Sudah sampai tu. Senang tak nak bina ayat? Senang. Okey, jadi ini ialah ayat. Jadi macam mana kita nak bina karangan dia? Nak bina perenggan? Mula-mula ada nama
Kita ambil ni. Ayah Zara. Jadi kita tulis. Ingat baris pertama kita buat di tengah. Baris pertama kat tengah. Ayah Zara. Ayah Zara buat apa? Menggunakan komputer di dalam bilik. menggunakan komputer di dalam bilik. Bilik tidur kita gunakan. Contoh dia bilik tidur. Okey, yang kedua. Kita tambah sikit. Yang kedua apa dia? Dia Ayah Zara ni kita gantikan dengan dia. Dia melayari internet Untuk membeli laptop. Dia kalau kita gunakan ayah Zara, kita nak ulang benda yang sama. Dekat atas dah ada, dekat atas bawah pun ada. Kita gantikan dia. Jadi pelik. Dia tak cantik nanti kalau ulang benda yang sama. Melayari internet untuk membeli laptop. Membeli laptop. Okay, jadi penghantar barang menghantar barang pesanan ayah Zara. Okey, jadi kita nak gunakan apa kat sini? Tidak lama kemudian siapa penghantar barang? Menghantar barang pesanan ayah Zara. Barang pesanan ayah Zara titik. Jadi yang terakhir sekali apa ayah dia rasa? Ayah Zara berasa gembira kerana barangnya sudah sampai. Ayah Zara berasa gembira kerana barangnya sudah sampai dengan selamat. Contoh kita tambah barang sudah sampai dengan selamat. Itu cara kita menulis barangan. Boleh faham tak setakat ni? boleh lah. Jadi lepas ni kalau nak bina ayat, ingat teknik skop ni. Kena ingat teknik skop ni. Ingat teknik skop ni untuk memudahkan awak membina ayat. Jadi bila kita dah siap bina ayat, maka inilah hasilnya. Okey, bila kita dah bina ayat, maka inilah hasilnya. Ini perenggan pertama, perenggan kedua. Kena ingat perenggan baris pertama setiap perenggan kena jarakkan. Kena jarakkan. Okey, semua faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, kalau semua jelas, semua faham. Kerja sekolah awak hari ni ialah apa yang kita bincang tadi awak buat balik. Boleh? Perenggan pertama dia dah bagi dah. Perenggan pertama. Jadi kerja rumah awak hari ni sambung balik nombor 2 dan juga nombor 3. Ini kita dah bincang dah tadi. Boleh kerja rumah hari ni? Nanti buat di dalam buku penulisan. Okey, boleh faham? Ya, 2 dan 3. Kita dah bincang dah tadi. Nombor 2 dan nombor 3 siapkan di dalam buku penulisan. Okey, ada sesiapa yang tak? Yang merah tu yang pegang. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan tak sebelum kita habis kelas? Semua jelas? Semua faham? Nanti kerja rumah jangan lupa siapkan. Ramai tak hantar kerja rumah ni? Boleh siapkan dan hantar? Boleh. Okey, kalau semua jelas, semua faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi illallazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Malim. Sama-sama. Sama-sama. Bye.